Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. La mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Yang dimuliakan, yang berusaha, Tuan Nazir Masjid Bandar Puteri, Setiausaha Bandari dan para AJK dan sidang pendengar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya bersyukurlah kita kepada Allah SWT yang sentiasa memberi rahmat, nikmat kepada kita. Dalam keadaan begini, kita mohon kepada Allah dengan penuh kesabaran, dengan zikir dan solat sebagaimana Allah ingat kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Maulah pertolongan dengan solat, iaitu solat itu merangkumi doa, berzikir, bertasbih, bertahlil dan bersabar. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Dan bersyukur kita dalam keadaan begini masih diberi peluang untuk kita bertemu, yang mana kita saling ingat mengingati dan saling memberi peringatan seperti mana Allah ingatkan kepada kita, fazakir in nafa'atiz zikra, fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin, inna zikra tanfa'ul mu'minuna. Maksudnya berilah peringatan itu memberi manfaat kepada sesama kita ini. Dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih tak terhingga kepada pengurusan pihak Masjid Bandar Puteri ini yang masih menghubungi saya, yang masih beri peluang kepada saya. Semoga apa yang kita kongsikan berterusan dan sama-sama kita ingat mengingat kepada kita semua. Tajuk pada hari ini ikut turutan. Saya masih ikut turutan apa yang daripada bersemuka. Tetap kita ikut turutan. Nanti bersemuka kita akan ulang balik ataupun kita teruskan saja tajuk ke depan, sebab tajuk ini terlalu banyak. Tajuk pada pagi ini ialah beragam asar. Tajuknya ialah kebenaran seksa kubur dan berbagai seksa bagi orang-orang kafir. Ini orang kafir, cerita orang kafir yang dalam kubur. Betul tak orang kafir? Sebelum kita baca kupasan dalam tajuk ini, kita lihat dulu apa erti tajuk ini, apakah maksud tajuk ini, apakah yang disampaikan dengan tajuk ini. Tajuknya kebenaran seksa kubur dan berbagai seksa bagi orang-orang kafir. Maksudnya orang kafir ini dia dikenakan seksa dalam kubur. Betul atau tidak? Ada tak dalam hadis Nabi? Ada tak dalam Al-Quran? Sebab orang kafir tak percaya ni semua. Tak percaya ni semua. Dia cabar. Kalau ada, mari kita gali kubur. Sekarang ada tak malaikat mayat tu hidup? Seperti yang berlaku pada Lenin, pemimpin Rusia tahun dahulu lah, tahun sebelum perang ataupun selepas perang dunia kedua tu. Lenin, pemimpin yang terkemuka Rusia, apabila dia mati, dia diawetkan dalam bekas yang luksina atau bekas dalam seperti bekas kaca yang boleh nampak. Jadi antara tujuannya nak tunjukkan kepada kita ni tidak ada apa-apa dalam tu. Tengoklah sendiri. Mana ada malaikat kubur, mana diseksa.
Kita macam ni, kita orang Islam, kita beriman kepada ghaib, cukuplah. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Nabi terangkan itu perkara ghaib, perkara yang kamu dapat dengar sahaja, disebut istilahnya san'iyat. Alif lam mim kitab itu diturunkan kepada orang bertakwa, dan menjadi petunjuk allazina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang beriman ininya beriman dengan perkara ghaib. Nabi kata dalam kubur tu ada alam dia, dan alam kubur itu sudah berpisah dengan alam kita alam dunia, alam kubur lain. Maknanya alam kubur itu sesiapa yang masuk tahulah dia nanti. Siapa giliran kita nanti tahulah kita yang beriman dengan perkara gaib ni, apa yang disampaikan, kita bersedia untuk masuk kubur. Kita percaya, kita beriman betul dalam kubur tu ada muka nangkis, silap langkah kita akan dipukul. Jadi sekurang-kurangnya kita bukanlah yang terbaik, tetapi adalah juga amalan soleh. Kita buat terbaik untuk diri kita, sebaik mungkin kita buat. Setidak-tidaknya adalah juga untuk kita bersedia untuk kita masuk kubur. Sebab kita beriman, orang kafir bukan setakat sombong dan angkuh. Jadi mereka buktikan pula. Mana ada, tengoklah Lenin tu, kamu boleh lihat sendiri. Sampai sekarang tak dikuburkan dalam bekas awet itu. Kerana fahaman komunis, yang etis, yang tidak ada Tuhan, tidak ada apa-apa, semuanya nature alam, mati nature alam. Dan tidak ada apa-apa seperti itu. Kalau mati sudahlah satu kehidupan dan berakhirlah segala-galanya. Kita apabila mati ada sesi hidup yang lebih besar. Dunia ni kecil, ada lagi hidup yang besar lepas mati. Kita beriman itu semua. Kita beriman rukun iman yang akhir tu, yang kedua akhir tu, beriman kepada hari kiamat. Barulah qada dan qadar. Jadi pada pagi ini, kalau kita nak bahas dengan orang kafir, memanglah sukar untuk kita atasi perbahasan, sebab mereka gunakan akal, kita berpenuhkan wahyu. Untuk berbahas dengan orang yang tak percaya seperti orang kafir ni, ada ulama boleh berbahas dengan mereka dengan jawapan secara logikal, dengan logik juga. Walau bagaimanapun, tajuk ini untuk kita menambahkan lagi keyakinan bahawa azab kubur itu ada. Beringatlah kamu, semua orang akan menuju ke kubur kita, ke kuburnya. Masih ingat lagi tajuk dahulu, sebelum kita dihidupkan, sebelum kita ditiup roh, malaikat tanya nak terus ke tak terus. Allah kata terus. Apabila terus, kuburnya di mana, tanah nak tabur ke atasnya di mana. Allah kata kau lihatlah di Lauh Mahfuz. Maknanya kita ni sebelum hidup, kita dah sediakan kubur kita, dan tanah kubur tu diambil, ditabur ke atas kita. Itulah kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni dijadikan daripada tanah. Adam dahulu dijadikan daripada tanah secara langsung. Sampai giliran kita pula ni, yang melalui proses pencampuran benih laki perempuan, apabila kita mati, kita ditabur oleh tanah kubur kita. Itu adalah kerja Allah yang diperintah kepada malaikat. Yang utamanya ialah kita mahu kubur kita itu taman daripada taman syurga. Dalam pagi ini pada pagi ini diterangkan kepada kita, yakinlah bahawa azab kubur itu ada, dan azab kubur itu untuk orang kafir tetap ada, memang ada, disebut dalam hadis Nabi, dan juga disebut dalam ayat Al-Quran. Itu yang kita nak kongsi pada pagi ini. Ayat Quran mana yang ada sebut ayat kubur untuk orang kafir ini? Hadis mana yang disebut dalam yang menyebut bahawa orang kafir diseksa di kubur nanti? Allah berfirman dalam surah
Taha ayat yang 124. Pertamanya azab kubur ni Imam Qurtubi mula dengan satu ayat. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Inilah ulama mengatakan memang ada azab kubur untuk orang kafir. Ayat berpandu kepada ayat 124 surah Taha. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maksudnya, dan barang siapa berpaling daripada peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Kita lihat dulu apa maksud. Pertama, berpaling dari peringatanku. Apakah maksud peringatanku? Senang untuk fahamnya, ialah mudah sahaja. Pertamanya ayat Al-Quran. Berpaling daripada ayat Al-Quran, tak percaya, tak beriman, engkar seperti orang kafir lah. Yang keduanya, berpaling daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi aja dia berpaling, lari pula. Kalau macam ni, hidup kamu macam ni, berpaling daripada Al-Quran, berpaling daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau berpaling daripada sunnah Nabi. Kalau kamu berpaling, kamu akan mengalami kehidupan yang sempit, dhanka. Jadi ulama bahas apa maksud ma'isyata dhanka. Ulama mengatakan ma'isyata dhanka itu hidup sempit itu maknanya selepas mati ialah ia dalam kubur. Dalam kubur nanti hidup sempit. Berbeza dengan kita ini semua. Insya-Allah kita semua ini kubur kita luas sejauh mata memandang. Mereka hidup sempit. Apa maksud sempit itu pula? Sempit itu dihimpit kubur. Sempit itu diseksa muka dan nakir. Sempit itu maksudnya diseksa oleh malaikat azab yang lain. Yang datang buta, yang datang tepak, yang dapat bisu, datang pukul orang kafir ini. Kita insya-Allah kubur kita taman surga. Doakanlah. Doakanlah. Kita lain, dia lain. Lakum dinukum waliyadimu. Lah. Agama aku, iaitu agama yang diredai oleh Allah. Kamu bukan ni kalau nak berbahas tentang kubur ini, memanglah kau berbahaslah dengan ulama kami lah, senang. Sebab kami pun ikut ulama kami. Sebab nak berbahas ni seperti kita ni nak bahas apa dengan mereka kalau kita baca Al-Quran pun mereka tak nak percaya. Kecuali kita ni bijak juga guna akal dan logika dan mantik. Ulama memberi ulasan ayat tadi. Menurut Abu Sa'id Al-Khudri, ulama sahabat dan Abdullah Mas'ud, itu adalah ulama daripada kalangan sahabat, mengatakan ma'isyata dhanka itu maksudnya penghidupan sempit. Ma'isyata dhanka itu ialah seksa kubur. Itu ulama sahabat mengatakan ma'isyata dhanka, hidup yang sempit. Siapa yang berpaling daripada peringatan aku, ia akan mengalami kehidupan yang sempit. Baginya penghidupan yang sempit. Ulama mengatakan kehidupan sempit itu ialah dalam kubur nanti. Dalam kubur nanti. Jadi bahas lagi, siapa yang berpaling daripada peringatan Allah itu? Orang kafir lah. Orang kafir berpaling. Abu Jahal, Fir'aun, Namrud, yang disebut kaum Lut, kaum Samud. Itu yang disebut daripada orang yang berpaling dan dihancurkan. Ad, Samud, kaum Nabi Nuh yang tenggelam. Itu contoh-contoh orang yang berpaling. Dalam Al-Quran selalu disebut kisah, selalu diingatkan kepada kita Ad dan Samud dan juga Lut. Ad dan Samud ini lebih banyak daripada kisah yang lain. Ad, umat Nabi Hud, dihapuskan oleh Allah dengan 8 hari 7 malam puting beliung. Samud, kaum Saleh, kaum Nabi Saleh, dan dihapuskan dengan peti. Dahsyat tuan, peti. Kita dengar peti begini pun dah gerung. Tapi ada umat dihapuskan dengan peti, dipanah peti. Nak lari ke mana tak boleh lari. Lari dalam rumah, kena rumah. Itu kisah-kisah Nabi. Bagaimana yang nak disampaikan antara orang yang berpaling daripada peringatan Allah, itu azab, bukan masuk kubur lagi. Masuk kubur lagi, diazab lagi, sebab mereka ma'isyatan dan kehidupan yang sempit. Ada ulama berpendapat ayat tadi yang dimaksud dengan kalimah ada azab. Dan satu lagi ayat
Ada ayat lain lagi yang mengatakan ada azab kubur untuk orang kafir ini. Wa inna lillazina zalamu azaban dun. Wa inna lillazina zalamu azaban duna zalika walakin aktsaruhum la ya'lamun. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim ada azab selain daripada itu. Maknanya Allah kata ada orang yang zalim, bagi orang yang zalim, sesungguhnya untuk orang yang zalim ini ada azab selain daripada itu. Azab selain daripada itu maksudnya orang zalim ini akan masuk neraka. Orang zalim ini masuk neraka. Dan siapa orang zalim itu? Orang zalim itu seperti juga tadi, orang zalim itu ialah orang yang menolak Al-Quran dan menolak hadis Nabi, menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senang untuk kita faham, begitulah asasnya. Zalim ke, kafir ke, fasik ke yang menolak Al-Quran dan menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang zalim ini Tuhan kata ada azab selain daripada itu. Jadi bermaksudnya ayat tu, ayat yang kedua ini surah Tur ayat 47. Jadi apa maksudnya ada azab selain daripada itu? Maksudnya ada azab selain daripada neraka. Sebab ada ayat sebelum pada itu Allah sebut, iaitu fazarhum hatta yulaqu yawmul ladzi fihi yus'aqun. Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan. Maknanya hari terakhir dari kehidupan dunia ini menunjukkan azab yang mereka alami pada hari itu adalah azab kubur. Maksudnya orang kafir selain daripada dimasukkan dalam neraka, ada azab selain daripada itu. Jadi ada ayat sebelum pada itu. Jadi ayat mula-mulanya fazarhum hatta yulaqu yaumahumul ladzi fi yas'aqum. Jadi biarlah mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan. Wa inna lillazina zalamu azaban duna zalika walakin aktsaruhum la ya'lamun. Selain daripada itu mereka juga ditimpa azab yang lain. Jadi orang kafir ni Allah kata mereka masuk neraka, selain daripada masuk neraka mereka juga ada azab yang lain. Jadi ulama kata mana lagi? Kuburlah. Kuburlah. Sebab kubur itu taman syurga untuk kita dan jurang neraka untuk orang kafir, orang zalim, orang fasik, jurang neraka. Jadi orang kata mana lagi? Kuburlah. Azab daripada api neraka itu untuk orang kafir ini, iaitu hari terakhir dan kehidupan dunia ini, yang menunjukkan azab mereka pada hari itu adalah azab kubur. Azab kubur. Maksudnya bagi orang kafir ada azab selain daripada azab neraka. Maksudnya azab selain lain daripada azab neraka untuk orang kafir ini ialah azab kubur. Tetapi mereka tidak mengetahui, kerana itu adalah perkara gaib. Kerana itu adalah perkara gaib. Ada lagi ayat yang mengatakan secara khusus, dia sebut siapa yang diseksa dalam kubur itu, disebut wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Maksudnya Fir'aun maksudnya Fir'aun saya baca habis ayat ayat tadi, saya baca yang akhir. Kalau ayat penuhnya, fawaqahullah saj'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'aun su'al azab anna yu'raduna 'alaiha uduwan wa asyiya. Uduwan wa asyiya maksudnya Fir'aun berserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Jadi ayat tadi mengatakan Fir'aun dan kaumnya ditimpa azab yang teruk, azab yang buruk, dan mereka dinampakkan anna yu'raduna 'alaiha guduwan wa asyiya, dan mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Bermakna mereka tak masuk neraka lagi. Mereka tak masuk neraka, tapi dah ditunjuk neraka itu pada pagi dan petang. Ulama mengata di mana? Kubur lah. Di kubur tu diseksa, kemudian ditunjuk pula ini tempat kamu nanti dipaparkan, ditunjukkan neraka pada pagi dan petang. Itu Fir'aun dan kaum-kaumnya, kerana mereka tadilah, kerana mereka berpaling daripada berpaling pada Allah
dan berpaling daripada Nabi Musa. Kejar-kejar Musa nak bunuh Nabi Musa. Akhir-akhir tenggelam. Allah kata, sebelum masuk neraka, ditunjukkan neraka pada pagi dan petang. Itu dalam kuburnya. Dalam kuburnya. Itu menunjukkan azab kubur untuk orang kafir memang berlaku dan memang ada. Untuk kita penuh dengan nikmat dan rahmat Allah. Berhati-hatilah hidup di dunia ini. Janganlah terikut sangat dengan cara barat ataupun orang kafir. Jangan terikut sangat. Kita nak ke mana? Kita nak masuk kubur. Kubur kita berbeza dengan kubur mereka. Jadi orang kafir, orang Nasrani, Yahudi ni selalu Allah ingatkan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Mereka tak akan senang dengan kita. Pagi, petang, siang, malam mereka berfikir bagaimana nak ajak orang Islam ini masuk ke dalam agama mereka. Mereka tak tidur, berusaha nak sesatkan kita ini, ya. Wali'azubillah. Jadi kita pun diajar doa oleh Allah sendiri. Allah ajar kepada kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau Pak Imam baca doa ni, amin kuat-kuat. Amin. Kita nak kita ni mati dalam Islam. Kita nak kita tak mau gelincir. Kita tak mau gelincir. Kita tak mahu menyimpang, tersimpang ke lain. Tak mahu. Kita nak di atas agama Allah. Kita nak masuk kubur kita dengan benar. Kita bukan orang yang berpaling daripada kitab Allah ataupun sunnah Nabi. Kita adalah orang yang teguh. Orang yang teguh. Allah sendiri ajar doa tu kepada kita. Dan Nabi pun ajar, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atik, sabbit qalbi ala dinik. Nabi pun ajar dan Nabi sendiri selalu baca doa, wahai Tuhan, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas ketaatan Engkau, tetapkan hati kami di atas agama Engkau dan agama yang diredai. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan kita sambung itu sebagai peringatan. Kita celah-celah sedikit apa yang saya tahu, sikit-sikit saja saya boleh ingatkan. Tadi ayat tadi ialah surah Mukmin ayat 45 dan 46. Disebut Firaun, disebut yauma taqumus sa'a adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Dan yu'raduna 'alaiha uduwan wa asyiya. Bagaimana Fir'aun dan kaumnya ditunjukkan neraka pagi dan petang. Kalau kita bagaimana? Kita ni beriman. Adalah juga amalan soleh. Nak kata banyak, tak tahulah. Tapi adalah juga. Sikit sebanyak adalah juga. Dah datang masjid, datang surau. Adalah amalan soleh. Orang bagi peringatan, kita sanggup dengar dan tunggu. Adalah amalan soleh. Adalah juga. Jadi untuk kita ni, kita diperlihatkan, dinampakkan surga kita pada pagi dan petang. Ada ulama mengatakan begitu. Kalau Fir'aun ditunjukkan neraka pagi dan petang, jadi kita ni ditunjukkan surga. Ada ulama berpendapat sedemikian. Itu tunggulah masa kita masuk kubur nanti-nanti. Masuk kubur nanti kita tahulah. InsyaAllah kubur kita, taman surga kita, kubur kita penantian yang terbaik untuk kita, dan kubur kita tempat penglihatan syurga kita pada pagi dan petang. InsyaAllah perkara itu adalah hak Allah kepada seseorang hamba apabila dia mau kurniakan kepada kita, dan kita apabila dapat kurniaan daripada Allah, tiada siapa boleh menghalang. Tiada siapa yang boleh menghalang. Seperti salah kita wirid, Allahumma la man alima manat, Allahumma la mani alima ataita wala muti alima mana'ta wala radda lima qadaita. Kalau Allah nak beri, tidak siapa boleh menghalang. Kalau Allah nak tegah, tidak sesiapa orang yang boleh memberi. Tidak ada kekuatan di sisi manusia ini. Wala yafanzal min tidak ada sesiapa ada kekuatan di sisi kau untuk orang iaitu kecuali Engkau sahaja. Maknanya banyaklah doa-doa dan peluang setiap kita hidup, selagi ada nafas, selagi itulah kita ada peluang untuk masuk syurga kita. Ibn Abbas, kita sambung di sini. Dan ada ayat Al-Quran lain lagi yang selalu kita baca.
Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kamu diraikan dengan kehidupan yang selalu berlomba dengan untuk memperbanyakkan harta, sehinggalah kamu masuk kubur, hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Jelas sekali ayat tadi ya, sebut kubur, hatta maqabir, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu masuk kubur nanti. Kejar dunia seperti orang kafir lah, kejar dunia, kejar, mati tiba-tiba mati, hartanya banyak. Kalau masa tu kamu akan tahu, Allah ingat, pada masa tu kamu akan tahu, dua kali akan tahu. Maksud dia itu, Ibn Abbas mengatakan bahawa yang masukkan ialah kamu akan mengetahui azab yang akan ditimpa kepada kamu di kubur. Itu jelas. Dikubur, dan azab yang menimpa kamu di akhirat. Jadi pengulangan itu menunjukkan dua keadaan. Kalla sawfa ta'lamun, nanti masuk kubur nanti, ingat, hidup dunia ini jangan kejar sangat dunia, akhirat lagi besar. Wal akhiratu khairun wa abqa, inna hadza la fis suhufil ula. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Tapi kamu orang kafir ini, tak kira orang kafir ke orang Islam yang lalai, mengutamakan dunia. Dunia itu adalah segala-galanya. Kejar-kejar masuk kubur. Masuk kubur kala barulah kamu tahu. Dan kemudian barulah kamu tahu ini kuburmu. Faham tak? Inilah kubur kamu. Wali'azubillah. Jadi Ibn Abbas, Ibn Abbas ini ulama para sahabat, ulama pada zaman sahabat mengatakan, diulang kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun, menunjukkan dua keadaan. Maknanya dua keadaan. Diriwayatkan oleh Abu Zar Habsyi, Abu Syah Habish, dari Ali bahawa ia berkata, semula kami meragu azab kubur sehingga turunlah firman Allah. Pada mulanya kami ikut diriwayatkan Abu Zar, kami meragui azab kubur sebab orang kafir ni dia menyembah berhala dahulu kan, menyembah berhala. Apabila Nabi datang bahawa masuklah Islam, maksudnya aslim taslam, kamu masuk Islam kamu sejahtera. Masuklah Islam, dan selepas Nabi mengajak masuk agama Allah, masuk agama Islam, Nabi berpesan, selepas mati ni kamu akan ditanya agama apa, kamu ditanya oleh Allah, kamu akan diseksa dalam kubur. Jadi orang kafir ni, orang kafir Quraisy, sebelum diutuskan Nabi, tidak ada langsung dalam kepala mereka, dalam pemikiran mereka, mati hidup balik. Sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat pun ada lagi kesan-kesan itu. Jadi sahabat tanya, ada yang setengah kata bagaimana? Jadi turunlah ayat ini. Alhaakumut takasur. Kerana ada sahabat bertanya, kerana ada sahabat tanya azab kubur, sehinggalah turun ayat ini. Jadi para sahabat tu ialah yang bertanya ini masih lagi dengan ajaran, masih lagi ada kesah-kesah ajaran dahulu yang tak ada. Jadi apabila Nabi kata tak ada, jadi mereka dah beriman. Bukan mereka tak beriman. Cuma mereka ini memanglah mereka akan tanya Nabi bagaimana azab itu. Turunlah ayat ini, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Dan selepas surah tu, selepas alhaakumut takasur, surah wal as innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Jadi ayat itu seperti bersambungan dan berkesinambungan. Ayat itu jadi janganlah kejar dunia. Kamu kejar dunia sehinggalah kamu lupa, masuk kubur barulah kamu tahu. Kemudian surah selepas itu diingatkan, hidup dunia ini hanyalah seperti satu masa sahaja. Satu masa demi masa. Hidup dunia ini rugi hidup dunia ini, kecuali siapa? Kecuali ilal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali yang beriman dan beramal soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Itu yang tak rugi. Itu orang yang masuk kubur dengan
masuk kubur dengan selesa, dengan aman, dengan gembira. Jadi ayat itu memang kalau ahli tafsir dia boleh bertafsirkan lebih banyak lagi, ya, lebih baik, ya, lebih baik dan lebih mendalam, lebih mendalam daripada yang saya sampaikan. Tapi itulah dua ayat itu kalau kita lihat memang jadi bukan surah 2 itu saja, semua ayat Al-Quran ini berkait antara satu sama lain. Surah lain antara surah lain pun berkait rapat antara surah. Itulah mukjizat Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Walaupun surah Baqarah hujung sana ialah surah di tengah tu surah Kahfi. Surah Baqarah di tengah tu surah Kahfi. Adakah tidak ada pertalian yang rapat? Tetap ada pertalian yang rapat. Dia tak boleh dipisahkan. Jadi 114 surah Al-Quran itu seperti rantai yang seperti kata rantai yang mengikat antara satu sama lain dan boleh digulung ke sini. Rantai panjang dan boleh dilipat sana, boleh digulung di sini, boleh itulah Al-Quran. Mukjizat. Jadi itulah kubur kita. Apabila kita masuk kubur, pertahanan kita masuk kubur adalah Al-Quran. Al-Quran kita minta kepada Allah, jadikanlah Al-Quran fil qabri munisa. Jadi Al-Quran itu dalam kubur itu sebagai teman yang rapat. Balik kepada tajuk ni, ketahuilah seksa kubur. Dalam hadis Hasan riwayat Tirmizi, Abu Hurairah berkata, kubur orang kafir disempitkan oleh malaikat hingga membuat tulang remuk dan merupakan kehidupan yang sempit. Jadi dalam hadis Hasan riwayat Tirmizi ada mengatakan kubur orang kafir ini disempitkan oleh malaikat sehinggalah patah tulang-tulang dan merupakan kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit itu ma'isyatan dangka yang dibaca ayat tadi yang mula tadi. Jadi itulah maksud kehidupan yang sempit. Bagaimana orang kafir ni hidup sempit dalam kubur? Jadi ada juga hadis mengatakan mereka sempit dalam kubur kerana kuburnya dihimpit oleh malaikat ataupun kubur sendiri menghimpitkan mereka sehingga patah tulang-tulang. Itu kehidupan sempit bagi orang kafir. Diriwayatkan lagi daripada Ibnu Majah dan Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu tahu untuk siapa ayat tadi, ya, Alhaakumut Takatsur, maka sesungguhnya ayat tadi bukan ayat Alhaakumut Takatsur, ayat tadi, ya, ma'isyatan dangka tadi, Nabi tanya kepada sahabat, kamu tahu untuk siapa ayat itu? Maka sesungguhnya bagi kehidupan yang sempit dan kami akan menghimpunkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini diturunkan dan kamu tahu apa yang dimaksudkan dengan kehidupan yang sempit itu. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Beliau bersabda, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah seksa orang kafir dalam kubur. Demi Allah, jiwaku berada dalam genggamannya. Sesungguhnya akan dikuasakan kepadanya 99 ular naga. Setiap ular naga menjilat, melilit, menggigit tubuhnya hingga hari kiamat nanti. Lalu ia dibawa ke tempatnya dalam keadaan buta. Itu maksudnya adalah hadis Ibnu Majah. Hadis Ibnu Majah, Nabi ada bersabda, kamu tahu tak untuk siapa ayat tu, ma'isyata dangka tu? Maka sahabat bertanya, Allah dan Rasulnya tahu. Nabi juga ada tanya menghimpunkan orang-orang itu dalam keadaan buta. Jadi sahabat tanya, bagaimana, apa maksud keadaan buta? Lalu sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Rasulullah bersabda untuk terangkan perkara itu. Maknanya demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya akan dikuasakan kepadanya 99 ekor ular yang menjilat, melilit, menggigit hingga hari kiamat. Lalu ia dibawa ke tempat dan keadaan buta. Maknanya orang kafir diseksa. Hadis ini walaupun bukanlah hadis yang dikatakan hadis yang tak kuat, hadis yang lemah, tapi sebelum pada itu Imam Al-Qurtubi bawa ayat Quran dan hadis yang sahih. Dia ada hadis mengatakan orang kafir ni didatangi
ular yang mengazabkan, ular menjilat, melilit mereka hingga kiamat. Dan mereka datang di pada masa dia keadaan buta. Buta, meraba-raba buta kerana terseksa dalam kubur, dan pada hari pengumpulan di pada masa dia keadaan buta. Itu maksudnya hadis yang ni pun mengatakan hadis ada seksa kubur dengan azab binatang bisa. Wali'azubillah. Ada hadis daripada Imam Ahmad, daripada Abu Sa'id Khudri, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikuasakan kepada orang kafir dan kuburnya 99 ekor naga ular yang menggigitnya sampai tiba hari kiamat. Seandainya seekor saja ular itu menjilat sebidang tanah, maka tanah itu akan kering, tak dapat menumbuhkan apa-apa tumbuhan. Disebut dalam satu hadis, hadis yang lemah juga, hadis mauquf, setelah menyuruh mereka menyempitkan kubur orang kafir, Allah itu mengirim padanya beberapa ekor ular yang kemudian memakan daging hingga tinggal tulang-tulang. Jadi hadis ada hadis yang mula-mula itu tentang ular, dan hadis itu ada ulama mengatakan hadis itu ada dalam riwayat Imam Ahmad, dan ada juga dalam riwayat lain sebagai hadis mauquf. Walaupun hadis ini tak kuat ataupun hadis ini lemah, yang utamanya ada seksa kubur. Allah nak hantar ular ke, nak hantar kalajengking, itu terserah kepada Allah. Terserah kepada Allah. Yang pentingnya ialah, yang utamanya kita semua ini, kita akan ke kubur masing-masing. Sebelum kita ditiupkan roh, sebelum kita ditiupkan nyawa kepada kita dah ada kubur kita. Nak ke mana? Fa inna tazhabun in huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran itu peringatan kepada kamu dan seluruh alam. Nak pergi ke mana? Kita ni akan ke kubur kita. Kita akan ke kubur kita, dan diingatkan adakah sama seperti Allah berfirman dalam surah Sad, am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Maksudnya sebenarnya adakah sama orang Islam dengan orang kafir? Sama ke? Tak sama. Kubur kita tak sama, alam kubur kita tak sama. Itu yang diingatkan kepada kita, ada neraka di kubur untuk orang kafir. Jadi kamu ni, biarlah kubur kamu ini syurga bagi kamu. Orang kafir tu diingatkan neraka kuburnya. Jadi kamu ni, biarlah kubur kamu itu syurga bagi kamu. Itu yang diingatkan kepada kita. Sebab Allah ni dalam Al-Quran, apabila disebut syurga, disebut neraka. Begitu juga kubur. Apabila disebut kubur, kubur itu ada satu neraka, dan kubur itu ada juga syurga. Jadi yang mana yang Allah reda, itulah yang syurga. Yang reda itu syurga. Jadi masuk kubur ini, biarlah Allah reda dengan kehidupan kita. Kita reda dengan Allah, Allah reda dengan kita. Zalika radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah reda dan kita pun reda. Kita hidup mencari keredaan Allah, dan kita tak tahu Allah reda ke tidak. Kita cari apa-apa nak cari reda Allah, buat amalan soleh, buat tu apa ni untuk cari keredaan Allah, dan Allah akan jawab, terima. Allah akan jawab bila dikubur nanti. Apa buktinya Allah terima keredaan kita? Kubur jadi syurga. Kubur jadi syurga. Bab masuk syurga ni Allah reda, tak reda Allah tak masuk syurga. Seperti kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, aku mohon keredaan kau dan syurga. Dalam kubur tu terjawablah Allah reda dengan kita. Hampir mati pun dah terjawab Allah reda. Sebab jawapan reda daripada Allah ini akan disampaikan kepada kita. Kalaulah Allah reda, kubur kita syurga lah. Allah reda dengan kehidupan kita. Akhir sekali kita pun mati. Jadi kita pun mati, kita rasa puas dah. Rasa puas dah walaupun mati, kerana sempat dah juga kita melakukan perkara-perkara yang diridai Allah. Kita kumpul, iaitu amalan soleh. Dan masuk kubur,
Masuk kubur, Allah mereka akan bagi tahu kepada kita Allah reda dengan kita. Nah, disampaikan kepada Allah, kubur pun berubah menjadi taman syurga. Itulah yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Yang kesimpulannya ialah diingatkan kubur itu adalah jurang neraka juga bagi orang kafir, supaya kita ini meraih tempat kita yang disediakan oleh Allah. Tempat kita ialah taman syurga di kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dahulu penuh dengan kenabian lah kubur Nabi. Saya nak terang pun tak dapat, tak sampai saya nak terangkan bagaimana Nabi dalam makamnya yang di sisi Allah SWT terlalu besar dan terlalu besar dan nikmatnya, dan nikmatnya itu, dan 1400 tahun lalu berlalu. Bagaimana pula dengan Firaun pun sama, 1400 tahun dahulu. Firaun, Abu Jahal, bagaimana dengan Abu Jahal yang disebut oleh Nabi? Firaun pada zaman ini, apabila dia mati, bagaimana? Terseksa dalam kubur, pagi dan petang ditunjuk. Diingatkan begitulah kepada kita semua. Jadi kita ini nak ke mana? Kita ini menuju ke kubur kita masing-masing. Selagi ada peluang, bermaknanya itulah peluang untuk kita menambah amalan. Kubur kita, siapa yang menghiaskan kubur kita, siapa yang mencantikkan. Seperti kita beli rumah. Apabila kita beli rumah dah bayar 1 juta, contohnya lah orang kaya, dah bayar 1 juta rumah itu, masuk rumah itu kosong, tak ada apa-apa pun. Jadi tuan rumah itu akan menghabiskan beratus-ratus ribu untuk mencantikkan dalaman. Nah, upah interior design saja pun dah beratus ribu. Belum alat lagi upah pakar yang menghiaskan cantik beratus ribu. Begitulah kubur kita. Siapa yang akan hiaskan kubur kita sendiri, iaitu amalan soleh kita. Dan amalan soleh kita akan menjelma lelaki yang cantik. Cantik kalau lelaki lah, kalau perempuan dah cantik, bercakap dengan kita, baca Quran dengan kita. Itu kubur kita. Jadi setakat itu dapat saya sampaikan. Yang baik itu adalah hidayah Allah SWT. Yang buruk itu adalah saya sendiri yang buruk. Saya mohon maaf jika terkasar bahasa. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada masa-masa hadapan. Dan diingatkan ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, wa beriman, mohonlah pertolongan dengan solat dan bersabar. Banyakkanlah berzikir, menunaikan solat untuk mohon sama-sama kita mengekang virus Corona 19 ini. Jadi setakat itu dulu kita tangguh sesi ini, kita berkafarah dan surah Wal-Ard. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.